Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So, sedang eloklah kita study yang ini sebab minggu depan awak akan masuk ke hostel, ke asrama. Jadi bila cikgu awak terang tajuk satu, tajuk satu, tajuk fungsi, mudahlah kita nak faham. Meda cuba terangkan dalam bentuk yang ringkas. Sebab rasanya Sabtu ni lah kot awak masuk asrama kan, sempatlah saya cover sikit. Sebab hari Ahad dah mula persekolahan. So yang tingkatan 4 dah jadi tingkatan 5 lah sekarang. Yang tingkatan 3 dah jadi tingkatan 4. So tajuk pertama, sebab itu Medan ajar last sekali. Sebab prinsipnya besar. Benda tu besar. Kalau pelajar tengok peta minda ni, peta konsep ni, dia macam sikit je nak kita ketahui. Sikit je nak tahu. Tapi bila buat soalan, kita rasa macam kita tak pernah belajar. So kita nak cuba handle kes-kes macam tu lah. Yang ini nanti Medan videokan. Kalau yang mana boleh bawa telefon ke hostel, maksudnya kita ada cukup daripada bab 1 sehingga bab 10, kecuali tajuk 8 sebab Medan tak mahir tajuk vektor. Okey, kita pergi kepada mula-mula dulu. Kita bagi mukadimah dahulu. Dari segi perwakilan apa-apa ni saya tak nak sentuh banyak. Saya tahu pelajar boleh hafal dari segi peta konsep ni, dia boleh hafal. Yang pelajar tak boleh bila kira math saja. Okey, kita tengok betul-betul Medan cuba bagi intro untuk tajuk ni. Okey, katakan bila tajuk fungsi, tajuk dekat depan dia mungkin dia buat dalam bentuk fx. Dia ada bentuk lain tapi Medan fokus kepada satu sajalah. Okey, katakan Medan ada fx sama dengan x tambah dengan 1. Ini namanya tajuk fungsi. Apabila tajuk fungsi, maka dia ada nilai objek. Objeknya, contohnya kita bagi nilai x. Okey, di mana peranan nilai x ni, dia akan ada dalam fungsi kita di sini dan di sini. Setiap kali kita ubah nilai x, nilai fx kita juga berubah. Okey, Medan bagi contoh. Kita dah ada nilai x di situ. X itu nanti akan ada objek di situ. Dan kita akan ada y. Y adalah image. Okey, sebagai contoh, Medan ambil nombor yang pertama Medan nak uji adalah 1. Okey, adalah 1. Jadi Medan pun masukkan ke dalam fungsi kita. Sama dengan x tambah dengan 1. Fungsi kita, di sini Medan akan ganti nilai baru. Di sini pun akan ganti nilai baru. Dia ikut kepada fungsi kita. Di sini ada x. Di sana pun ada x. Okey. So, objek pertama yang Medan nak gantikan ialah 1. Bila nilai x di situ 1, nilai tempat kuning pun akan jadi 1. Jadi 1 tambah 1, Medan akan dapat jawapannya adalah 2. Di mana 2 ini kita panggil dia image. 1 yang kuning tadi objek, kemudian 2 itu adalah image. So Medan pun tengok kawasan mana yang ada tu. Okay, contohnya Medan bawa ke sana, jumpalah di sini dan nilai itu adalah 2. Proses menulis ni, kita boleh tulis dalam bentuk perwakilan. Sama ada gambar rajah anak panah yang Medan sedang buat ni, gambar rajah anak panah. Medan buat yang ini dulu supaya kita nampak gambaran. Okey, tu baru Medan ganti objeknya 1. Katakan Medan pilih objek yang lain iaitu 2. Okey, kita tengok kesan dia. Kita akan ganti tempat yang berwarna kuning. Okay, tempat yang berwarna kuning itu Medan ganti dengan nombor 2. Objek kita 2. Dan 2 tambah 1, Medan dapat 3.
Jadi nombor 2 objek ini akan memetakan dirinya pada image. Image itu bernama 3. Okey, kita try satu lagi. So try satu lagi. Objek kita ialah 3. So bila Madam petakan dia, so Madam akan buat sini ganti dengan 3 sama dengan 3 tambah 1. Jadi image kita adalah 4. So nilai di sini adalah 4. Proses perwakilan ni dinamakan gambar rajah anak panah. Okey, kalau Madam tak nak tulis dalam bentuk gambar rajah anak panah, Madam juga boleh tulis dalam bentuk pasangan tertib ataupun graf. Okey. So nilai-nilai yang ada dalam kawasan X itu kita panggil dia, kalau tadi Madam namakan dia X, dia adalah objek yang akan memetakan image pada Y. Kalau satu persatu tu objek. Kalau kesemua sekali nilai yang ada di sini, semua sekali nilai yang ada dalam ni, kita panggil dia domain. Tapi istilah-istilah tu tak berapa memberi kesan sangat sebab pelajar dia kalau dia menghafal dia boleh. Okay, so Madam tak sentuh yang itulah. Okay, untuk soalan exam, dia tak akan keluar semudah ni. Okay, dia tak akan keluar semudah ni, dia akan pusing sedikit lah. Okay, kalau awak tengok yang ini, contoh soalan tahun 2011. Dia susun tapi dia susun dalam bentuk lain. So kalau pelajar nak buat, contohnya dia tanya image bagi 9. Image bagi 9. So pelajar dah boleh teka dah. Fungsi dia ialah square of kuasa 2. Okay, kuasa 2 bagi. Jadi kalau siapa tengok, kalau kat sini, 9 ni objek. So dia tanya image dia apa. Okay, image kepada nombor 9 tu apa. Jadi pelajar kena buat macam Madam ajar tadi ni. Buat anak panah macam ni. So kalau kita tanya, apakah image kepada 1? Image kepada 1 ialah 2. Apakah image kepada 3? Image kepada 3 adalah 4. Itu konsep objek dan juga image. Mudah sahaja. Okey. Kemudian kalau kita tengok fungsi kita, kalau ada soalan tanya tau. Sebab Madam tajuk ni dia memang gitu. Okay, dia memang mudah begitu sahaja. Okey. Kalau soalan tanya, katakan dia suruh kita cari nilai. Dia kata, contoh F X sama dengan 4. Kalau dia tanya macam tu, dia macam terbalik lah. Sebab kalau X tadi, namanya adalah objek. Fx itu adalah image. So kat sini 4 ni sebenarnya image. So dia tanya apakah nilai X apabila Fx sama dengan 4. So pelajar sebenarnya ditanya tentang objek. Objek kepada image 4 sebenarnya adalah 3. Dia bermain pusing-pusing macam itulah analogi dia. Okey, setakat ni boleh faham ke? Okay, sebab jawapan tu Madam dah bagi dah kat pelajar. Okay, dah bagi. Cuma antara sekarang ni Madam nak tunjuk bagaimana soalan ditanya dulu kala. Okay, dulu kala. Kita jangan ikut yang terkini sangat sebab kita tengok senior kita, tengok-tengok soalan keluar yang dulu kala. Okay. Saya tengok soalan yang ini, yang dah ada gambar rajah ni. Okay, so sekarang dia tanya objek bagi negatif 1. Maksudnya sekarang image kita adalah negatif 1. Lepas tu kita ikut je anak panah dia ni. Ikut je. Jadi objeknya sebenarnya adalah 5. Teorinya. So jawapan di sini adalah 5. Kemudian soalan ni tanya julat hubungan. Okey, julat hubungan. Caranya ialah pelajar
kaji nilai-nilai di dalam ni. Yang ini ada pasangan iaitu 6. Yang ini ada pasangan iaitu 5. Yang ini pun ada pasangan iaitu 6. 3 ada pasangannya dengan 7. Dan kita dapati 4 ni dia tak kahwin. 4 ni dia tak kahwin. Jadi bila soalan tanya tentang julat kita ambil yang ada pasangan saja. Iaitu daripada negatif 3 sampailah ke negatif 1. Sampailah negatif 3, negatif 1, 1 dan 3. Itu dia nilai julat hubungan. 4 bukan. Okay, 4 bukan sebab dia tak ada pasangan dekat set M. Itu cara soalan diolah. Sebab itu kita kena faham konsep yang ini. Kita kena faham prosesnya. Sebab kat sini dia ada cerita tentang domain, kodomain, objek, image, julat. Jadi kita kena faham dekat situ. Okay. Boleh ke? Boleh Sebab Madam nak pergi kepada yang betul-betul kritikal. Okay. Kemudian Madam nak ajar sedikit benda baru lah. Benda baru. Tapi Madam akan pilih contoh yang mudah dahulu. Okay, benda yang mudah dahulu. Okay. Nombor 3. Saya lupa dah tahu mana ni. Okay, nombor 3. Saya pilih yang mudah dulu. Okay, cuba perhatikan cara soalan ditulis. Didapati tak sama pun dengan Madam tadi, cara dia tulis. Dia tulis F titik bertindih X. Jadi cara penulisan yang kuning juga boleh ditulis sebagai Fx sama dengan X tambah 5. Boleh juga ditulis sebagai F titik bertindih X anak panah X tambah 5. Proses menulis ni sebenarnya sama saja. Sama saja. Tapi Madam lebih suka yang warna pink. Madam lebih suka yang berwarna pink. Setakat yang Madam ajar sekarang, sebab soalan nanti ada A, B, A, B, A, B, C macam tu. Setakat yang episod pertama, Madam baru boleh jawab soalan 3A. Iaitu, dia suruh Madam ganti nilai objek 3. Jadi Madam pun ganti F, objek kita 3. Sama dengan kita dapati di sini pun ada lagi nilai X. Nilai X tadi kita ganti dengan 3 tambah dengan 5. Jadi jawapan kita F3 bersamaan dengan 8. Okey, setakat yang kita belajar. Okey, boleh tanya, tak ada masalah, silakan. Okey, boleh tanya. Yang mana keliru boleh tanya. Saya nak copy paste jawapan ni, saya takut tak selari. Takut ada pelajar tanya, silakan kat situ. Okey, so yang Madam kira tadi, yang objek tadi, objek negatif 5, objek negatif 1 ialah 5. Range pula senaraikan semua daripada negatif 1, negatif 3, negatif 1, 1, 3. Yang Madam sedang kira sekarang yang ini. Okay, baru boleh tunjuk dekat pelajar A baru. Sebab baru belajar sikit. Okay, kita try lagi tengok soalan mana yang boleh kita cover. Okay, so yang ini. Okay, tahun 2013, tapi kita bagi cikgu kita buat dulu. Madam ambil yang mudah dulu. Okay. Bila soalan yang Madam mula-mula buat tadi, pelajar rasa mudah. Tiba-tiba soalan ujian pertengahan, tiba-tiba dia tanya macam nombor 3. Dan kita sebenarnya tak ada idea macam mana nak buat. Kita jadi hilang idea sebab kita rasa macam contoh yang Madam bagi mudah, soalan tiba-tiba di luar kotak. So kita akan kaji soalan ni bersama-sama soalan nombor 3.
So dia bagi dekat kita fx sama dengan P tolak 3x. Di mana P ialah pemalang. Dia suruh Madam cari nilai P. Apabila Madam gantikan tempat X di sini, okay, kalau awak tengok ni, dia ganti tempat X ni. Tempat ni, dia dah ganti dengan huruf P. Apabila di depan tu huruf P, dekat sini ada lagi satu X. Jadi Madam kena ganti 2 kali. Yang pertama, Madam ganti dengan F, P. Sama dengan P tolak 3P. Tak boleh tanya dah. Okey, kemudian Madam tengok warna kuning. Ni warna kuning ni sama dengan soalan. Dan dia dah bagi jawapan yang warna kuning itu ialah 4. 4 sama dengan negatif 2P. P sama dengan 4 bahagi negatif 2. Jadi nilai P sama dengan negatif 2. Okey, Madam buka kepada soalan. Silakan. Sambil-sambil tu Madam akan rujuk jawapan. Rujuk jawapan untuk kepastian. So, jawapan P negatif 2. Okey, silakan kalau nak tanya. Masih lagi tajuk mukadimah baru. Kat mana rasa tak boleh nak ikut? Okey, boleh. Dia pelajar tata 5 yang lepas dah SPM, mula-mula masuk macam tu lah, dia diam je. Kita tak tahu dia salah mana, dia tak faham kat mana. Nanti dia PM tepi lah tu kan. Okey, tak apa, kita bagi peluang dahulu, tak ada masalah. So, soalan 2014 dia guna gambar rajah ni pula. Saya ingat ke situ pula. Tak apalah dia. Okey, kemudian yang ni tak jelas sangat ada soalan 2014 lagi. Madam nak cari dulu soalan yang mudah Okey, so yang ini tinggi. Okey, so kita pergi kepada soalan 2016. 2016, Madam nak pergi kepada yang basic tapi cara yang dia tanya adalah tahap tinggi. Okey, soalan exam dia memang suka buat F titik bertindih X. Dia memang suka penulisan macam tu, SPM punya. Tapi bila dalam bentuk macam tu, dia nampak macam open. Okay, dia open. So, Madam secara peribadi, Madam suka buat tanda kurungan. Dan anak panah, Madam buat sama dengan 3X tolak dengan 2. Tempat X, Madam warnakan. Okay, tempat X, Madam warnakan. Okay, saya dah warnakan dah. Okay, kemudian soalan suruh Madam cari nilai X. Sebelum ni kita ganti X. Dapat nilai image. Yang ni dia terbalik. Jadi dia kata apabila nilai, dia panggil nilai X apabila fx memetakan pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Kalau kita tengok contoh jawapan nombor 11. Okay, kalau awak tengok nombor 11. Okay. Ni jawapan nombor 11 ada dah. Okay, cuma kita nak tahu apakah maksud memetakan pada diri sendiri. Okay. X di dalam ni. Okay, X di dalam ni kita panggil dia objek. Bila Madam ganti dengan objek X sama dengan 3X tolak 2 sama dengan X. Di mana nilai yang kita dapat ni kita panggil dia image. Soalan kata nilai X apabila memetakan pada diri sendiri iaitu objek dengan image adalah sama.
nilai objek adalah X, nilai image juga adalah X. Itu maksud soalan, memetakan pada diri sendiri. Jadi, kata kuncinya kat sini sebenarnya dia nak suruh kita samakan dengan X. Tu je kata kunci dia. Cuma pelajar dia tak perasan ini yang soalan nak. Okey. Jadi mudah kerja kita. 3X tolak X sama dengan 2. 2X sama dengan 2. Akhirnya X sama dengan 1. Okey. So nilai X kita bersamaan dengan 1. Kita boleh check kat sini kalau nak tahu. Ni dia jawapannya. X sama dengan 1. Okey, Meda buka soalan. Kalau nak bertanya silakan. Kita main dengan objek dengan image je dulu malam ni. Saya tak masuk lagi composite sebab saya nak bagi mukadimah terlebih dahulu. Okey, so selesai soalan 11A. Meda nak pergi kepada soalan 11B. Okey, tengok betul-betul cara Meda handle soalan. Okey, yang pertama. Meda ada fx sama dengan 3x tolak 2. Okey, pada saat sekarang, objek Madam ialah X. Madam nak tukar kepada benda baru. F rahsia sama dengan 3 rahsia tolak 2. Iaitu nilai lama objek kita ialah X yang warna biru. So, Madam plan nak tukar huruf yang baru. Huruf yang baru ialah seperti kehendak soalan iaitu 2 tolak H. Dia pun ganti di sini. Nilai barunya ialah 2 tolak dengan H. Kat sini pun sama 2 tolak dengan H. Dan jawapannya dia dah siap bagi dah bersamaan dengan 4H. Okey, so Meda pun kembangkan yang ini. Okay, kembangkan yang ini sekali, 2 kali. Meda akan dapat 6 tolak dengan 3H tolak dengan 2 sama dengan 4H. 6 tolak 2, 4 sama dengan 7H. Jadi soalan tanya apakah nilai H? H bersamaan dengan 4 bahagi dengan 7. Okey, seperti soalan 11B. Yang ini jawapan dia. Setakat yang kita dah belajar. Okey, boleh lagi nak tanya soalan boleh sebab kita dah tahun 2016. Yang mudah sangat Meda tak buatlah. Meda tak nak ganggu cara hafalan awak. Meda buat yang mengira. Okey, so kita tengok soalan ni. Meda tak ajar lagi fungsi gubahan. Soalan nombor 12 ni, fungsi gubahan tak ajar lagi. So Meda skip terlebih dahulu. So nombor 13 pun fungsi gubahan. So yang ini nombor 9 bolehlah nak try sekali. Nak try sekali boleh. Dia nak objek kepada 7 bermaksud 7 adalah image. Jadi bila dia nak objek, kita kena lalu dekat ni. Lalu dekat jalan. Habis jalan kita corner maut. Corner patah. So jawapan yang kita baca adalah 4. Jadi jawapan untuk A, objek kepada 7 adalah 4. Kemudian soalan seterusnya, dia tanya image kepada 3. Image bagi 3. Meda pun ambil soalan kita. F, Meda dah bagi tahu tadi, dia guna double dot X anak panah. Meda lebih suka Fx sama dengan dia ada absolute 1 tolak 2x. Nilai mutlak 1 tolak 2x. Tadi soalan tanya tentang image kepada 3. So, Meda pun ambil nilai x tu ganti dengan 3. Bersamaan dengan 1 tolak. Bersamaan dengan 1 tolak
2x, x kita adalah 3. So, bila Meda kira, Meda dapat dalam ni 1 tolak dengan 6, Meda dapat negatif 5. Jadi, bila kita buka tanda tiang tu, dia akan dapat positif 5. So, nombor 9. Okay, kalau pelajar nak tengok jawapan nombor 9, semua ada. Okay, nombor 9. Jawapan yang pertama 7. Jawapan yang kedua adalah 5. Sama sebab dalam kerja yang ni pun Meda yang tulis. Okey, selesai. Kemudian Meda nak jawab soalan domain bagi 0 hingga 5. Okey, kita tengok domain 0 sehingga 5. Okey, kita tengok graf kita. Domain 0, ini 0. Kemudian sehingga 5. Okey, so Meda tengok nilai f(x) dia sehingga dia kata 5 sehingga sampai sini je. Daripada sini sampai kat situ je. Okey, so kalau pelajar nak tahu, nama lain kepada f(x) ini adalah paksi y. Itu nama lain dia. Sebab itu Madam buat benda tu berada pada paksi y. So dia kata nilai y tu paling kecil pun 0. Sebab tu Madam buat sini. Dan paling besar pun 5. Sebab itu Madam buat kat sini. So sekarang ni bila dapat nilai kat situ, dia nak tanyalah apakah nilai x semasa di situ. So cara nak cari domain ialah yang pertama. Madam padam sekejap. Yang pertama, saya kena kajilah semasa nilai 0. Nilai ni 0. Saya kena baca apakah nilai x di situ. So kalau kita tengok 0 juga. 0 juga. Okey, kemudian kalau kita panjangkan ia ini, projektilkan dia. So pada masa itu, kita nak kena cari apakah nilai di situ. Apakah nilai di situ? So kita sambung juga yang ini. f(x) sama dengan absolute 1 tolak 2x. Kemudian dia dah bagi dah. Dia dah bagi imejnya nanti sama dengan 5. Dia bagi dah. Kemudian masa awak nak cari nilai-nilai lain tu, kan? Kalau awak tengok dari segi graf tu, awak boleh gantikan nilai 5. So, awak keluarkan yang ini 1 tolak 2x sama dengan 25. Okay. So, 0 sama dengan 2x tambah 24. So, 2x sama dengan negatif 24. X sama dengan negatif 12. Kita dah bercek nombor 9. Okay, nombor 9 yang ini. Saya dapat tadi 9, tak habis lagi. Ada 1 sikit lagi. Okay. So sekarang ni saya buat yang ini. Mungkin saya tak terajar pelajar yang SPM punya. Sekejap, saya tunjukkan dahulu. Okay, saya tunjukkan dahulu. Sebenarnya kalau awak dapat jawapannya, saya dapat tadi macam 5. Saya perasan saya salah tu. Sebab cuba awak perhatikan. Nilai tanda soal selepas nombor 4 ataupun sebelum nombor 4. Okay, didapati nilainya sebelum nombor 4. Kalau saya kira tadi dapat nilainya adalah 5, saya salah lah. Saya tahu saya salah lah kat situ. Okay, so sebenarnya pengiraan saya tu ada yang tercareless. Okay, kita tengok kat mana saya careless tadi. Kita buat macam ni. Okay, kita buat pembacaan. So sekarang ni, macam mana pelajar nak tahu bahawa nilai di sini 3? Kita nak kaji macam mana tahu sama dengan 3. So macam mana nak tahu kalau awak ingat? Okay, cuba ingat balik. Awak pernah mengira
jawapan 5 ini sebelum ni awak pernah kira dapat jawapannya 5. Dan semasa awak kira 5 itu sebenarnya nilai X-nya adalah 3. Sebenarnya kita tak payah kira pun tadi. Terus kita dapat nilai X kita bersamaan dengan bersamaan dengan 3. Boleh ke awak ni? Boleh ulang balik, Madam. Okey, saya ulang balik. Sebab saya tadi tersasul sedikit tadi. Okey, saya ulang balik. Semasa kita buat soalan B, semasa kita buat soalan B, kita menggantikan objek kita dengan dengan 3. So kat situ 3, kat sini ada nilai X juga. Nilai X yang biru tu Meda ganti dengan 3. So dalam tu akan jadi 1 tolak 6, Meda dapat -5. -5 apabila berada dalam tiang absolut ni, tiang nilai mutlak ni, dia akan nilai negatif itu akan terbatal lah sebab dia akan jadi always positive. So kita panggil objek sama dengan 3. Image sama dengan 5. Itu yang kita dapat dari soalan B. Manakala soalan C tanya tentang domain. Domain dari 0 sehingga 5. So, Meda padam dulu gambar rajah ni. Nilai fx sebenarnya merujuk kepada paksi y ataupun paksi fx. Tapi dia tak nak sampai 7. Dia nak dari 0 sehingga 5 saja. Jadi Meda pun akan buat 0 sehingga 5 saja. Yang pertama ni 0. Nilai y dia 0. Nilai fx juga akan jadi fx 0, nilai y pun 0. So nilai paling kecil pada paksi x, nilai paling kecil tadi ialah 0. Okey, so sekarang nilai yang paling tinggi dia nak 5. Bukan Meda nak soalan nak. Soalan nak memang kat sini dia cakap nak 5. Dia tak cakap 7. Jadi kita tengok di manakah kedudukan 5. Meda ambil ruler. 5 tu nilai y tau. Nilai y. Meda pun tengok. Okey, nilai y di situ. Meda pun buat garisan putus-putus. Sebab Meda kena baca nilai pada paksi X. Meda pun gitu. Meda pun nak bacalah nilai kat bawah. Okey. Bila nak baca nilai kat bawah tu, bacaan Madam di situ. Jadi sebab itu Madam dapat detect Madam dah tersalah kira. Saat Madam kira tadi dapat 5. Sedangkan nombor itu berada di hadapan nombor 4. Jadi kalau Madam dapat 5 tadi, Madam salah. So Madam betulkan. Sehinggalah Madam perasan soalan kita dah pernah cari image kepada 3 tadi. Masa kita buat 3 tadi dan kita dapat jawapan kita adalah 5. Jadi tak payah Madam kira susah-susah, teruslah dapat kat sini 3. Kerana kita dah terkira semasa soalan B. Okey, katakan pelajar tak perasan, dia tak perasan tengok graf pun dia tak dapat detect. Okey, dia boleh juga mengira dengan menggunakan kaedah. Tengok fungsi kita ialah fx sama dengan nilai mutlak 1 tolak 2x. Okey. Kemudian saya nak cari nilai kat sini 5. Nilai kat situ 5. So saya ada 2 cabang. Okey, 2 cabang. Yang pertama, saya boleh declare nilai di atas tu positif. Yang ini kita belajar dalam bab 2 rasanya. Dan satu lagi saya boleh declare nilai dalam tu sebagai negatif. Yang ini saya tak terang kat awak tadi tu.
Okey, kalau pelajar guna yang ini, pelajar akan mudahlah, dia akan dapat 5 sama dengan 1 tolak 2x. 2x sama dengan 1 tolak 5. 2x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 2. Okey. Apabila kita dapat jawapan ni, kita tengok balik nilai graf kita. Nilai graf kita, nilai anak panah kita tu berada kawasan positif. Jadi dalam ADMAT, kita boleh reject. Okay, kita boleh reject. Okay, nilai jawapan negatif 2 kerana ia tidak logik. Itu baru Meda consider belah kanan. Ada satu lagi Meda ada iaitu 5 sama dengan negatif 1 kerana Meda kembang yang ini. Kembang lagi satu ni dia akan jadi positif 2x. Okay, negatif 1 ini Meda bawa dia ke sebelah kiri. Dia akan jadi 6 sama dengan 2x. Akhirnya kita dapat nilai yang logik. 6 bahagi 2, maka dapat nilai X sama dengan 3. So dalam ADMAT, kita tidak hairan kalau ada jawapan yang kena reject sebab jawapan itu tidak logik. Okey. So Madam buka kepada soalan, silakan. Kita pergi pada step yang asas dahulu ni. Boleh, Wak? Boleh. Boleh. So, untuk malam besok, kalau you all masuk, Madam nak ajar fungsi gubahan. Okay, fungsi gubahan. Sebab banyak soalan kita skip tu sebenarnya gubahan. Nombor 10, kita tengok dia fungsi songsang. Songsang mungkin kita akan belajar hari Jumaat macam tu. Sempatlah awak nak pergi hostel hari Sabtu tu. Yang ini, ni. Soalannya ada di sini ni. Kalau awak tengok ada ni, ni namanya fungsi gubahan. Besok punya cerita. Kalau di sini tak ada. Okey, kalau yang ini pun tak ada. Okey, kalau yang ini ni. Ini namanya fungsi gubahan. Sebab tu Madam tak terang pada malam ni. Okey, so yang ini kalau ada kuasa negatif 1 ni fungsi songsangan, iaitu hari Jumaat. Kalau saya sihat lah ni. Kalau tak sihat saya beritahu. Kalau saya pergi keluar mana-mana pun saya beritahu. Okey, so kita nak kejar bulan puasa. Sebenarnya bulan puasa kita tak buat kelas lah. Yang ini tak buat sebab gubahan. Tu dia. Okay, so separuh je boleh buat dulu. Yang ni pun tak boleh. Ini songsangan hari Jumaat. Yang ini gubahan besok. Tu dia. Sebab musabat tak terang tu, sebab belum belajar. Bukan Madam tak reti. Reti, tajuk ni Madam reti. Yang ni gubahan. Yang lain pelajar boleh buat. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, kita akan jumpa besok waktu yang sama. Rakaman Madam akan letak dalam WhatsApp group nanti. Silakan. Tak apa, you tanya, Madam tutup. Madam tutup recording kalau tanya.